Apa kabar Kisi dan juga pendengar Ria 897 FM? Nama saya Yusri. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman yang menakutkan. Ini merupakan satu majlis meraihkan ulang tahun saya dengan isteri. Oleh kerana, katanya di sini, sesuatu telah pun berlaku. Majlis yang dikatakan dia akan disambut dengan penuh kegembiraan bertukar menjadi sebuah majlis yang disambut dengan penuh kesedihan dan ketakutan. Pendengar Ria 897 FM, kata Yusri, beliau telah pun menyewa sebuah chalet untuk menyambut ulang tahun perkahwinan dengan isteri yang ke-5 tahun. Rakan-rakan MJ12, kata Yusri, sepanjang 5 tahun saya dengan isteri saya berumah tangga, saya ingin ketengahkan pengalaman peristiwa. Sepanjang 5 tahun, katanya di sini, saya dikurniakan seorang cahaya mata. Bila sambutan ulang tahun kami, ulang tahun perkahwinan yang ke-5 tahun, apa yang berlaku sebenarnya, rakan-rakan MJ12? Sesuatu berlaku di chalet. Waktu itu merupakan hari Khamis malam Jumaat, malam yang pertama. Kami semua sebenarnya telah pun berkumpul beramai-ramai di chalet yang saya sewa. Pada mulanya ada beberapa desas-desus anak-anak saudara, rakan-rakan anak saudara saya yang bermalam di chalet pada hari Khamis malam Jumaat, yang mereka katakan ternampak sesuatu di bilik tingkat atas. Chalet tersebut mempunyai 2 tandas. Tandas di bahagian bawah dan tandas di bahagian bilik sebelah atas. Bila tandas di bawah penuh, ada juga rakan-rakan saya, anak-anak saudara saya akan gunakan tandas sebelah atas. Pendengar Ria 897, ada yang sampai lari turun bawah. Tetapi perkara ini pada waktu itu tidak diketahui ramai. Sebab waktu itu masih belum ramai yang datang untuk bermalam. Cuma saya, anak-anak saudara dan beberapa lagi rakan-rakan yang lain saja. Berita itu sampai pada telinga saya dan saya menidakkan semuanya. Kerana apa, Kisi? Kerana ini merupakan sambutan ulang tahun perkahwinan saya dengan isteri. Rakan-rakan anak saudara saya mula-mula nak bermalam. Setelah ternampaknya sesuatu, mereka terus pulang. Ada yang terus pulang. Dan saya masih tidak ambil kisah. Malah saya berseronok dengan saudara mara yang datang. Kami duduk berbual, makan, bakar dan sebagainya. Akhirnya pendengar Ria 897 FM, rakan-rakan misteri jam 12. Pada hari Jumaat, malam Sabtu, apabila ramai sangat yang datang, ramai sangat yang hadir pada malam yang dimaksudkan, cuba anda bayangkan. Beberapa anak-anak wanita, katanya Yusri, telah pun diganggu dengan gangguan dalam chalet itu. Mereka yang naik ke atas, gunakan tanda sebelah atas, kedengaran seperti ada budak terpekik sekuat-kuatnya. Ramai yang lari naik ke atas di tingkat 2 dan lihat budak itu histeria dalam keadaan ketakutan. Bila tanya, dia tak boleh menjawab. Dia hanya ketakutan, badannya menggigil. Di bawah budak itu diasingkan dari orang lain sebab tak nak yang di bawah yang sedang bersukaria terganggu dengan sikapnya dalam keadaan mungkin ternampak sesuatu. Saya naik atas, isteri masih layan yang di bawah. Tapi Kisi, walaupun diasingkan, kata Yusri, tetap keadaan di bawah masih ingin tahu. Beberapa orang yang lain, termasuklah pakcik saudara saya dan istrinya, termasuklah makcik-makcik saya, kata Yusri, naik ke atas untuk beri bantuan. Jadi ada rakan-rakan budak ini. Budak ini yang terkena gangguan ni adalah rakan kepada anak saudara saya. Anak saudara, budak dan 2 orang rakan budak yang lain naik ke atas untuk tengok kawan. Masuk dalam bilik. Kemudian dia duduk di atas katil. Duduk bersila. Badan dihayun kiri dan kanan. Itulah suara yang dibuat. Memang cukup menakutkan, Kisi. Ramai-ramai berdiri dekat tepi pintu termasuk saya.
dengan rakan-rakannya berdiri melihat dan tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Pakcik saudara saya mulalah cuba berbual, tanya soalan, dia hanya diam. Badan hayun kiri kanan. Pendengar Ria 897. Lat beberapa minit. Seorang rakan kepada budak Amirah yang ada di dalam bilik Shelley tersebut, tiba-tiba dia ni yang berdiri di belakang saya, tolak saya ke tepi. Sampaikan badan saya tergerak sedikit. Untuk beri dia laluan, dia duduk di atas katil, duduk bersila dan ikut hayun badan kiri dan kanan sambil mengeluarkan suara yang amat menyeramkan. Dengan MJ12, malam itu dipendekkan cerita, kata Yusri. Ramai pulang, termasuk budak itu telah pun dibawa naik kenderaan. Tinggalkan Shelley dan ramai kisi. Masuk pukul 2 lebih pagi, mereka diminta pulang dan tinggalkan Shelley tersebut. Sebab takut kalau gangguan ini mengganggu mereka yang lain. Rakan-rakan MJ12, kata Yusri dalam kiriman email beliau kepada saya. Bila semua dah balik, saya dengan isteri tak boleh balik. Sebab Shelley dah berselirak. Siapa yang nak kemas? Saya kena kasih kunci esok tengah hari. Jadi terpaksalah kisi, saya dengan isteri bermalam di Shelley yang disebutkan. Pakcik-makcik saudara saya pergi hantar berubat. Katanya lepas berubat, dia hantar budak tu balik, baru dia datang balik Shelley untuk tolong saya. Jadi sekarang saya dengan isteri dah takut. Kami 3 beranak naik tingkat 2 duduk dalam bilik. Kisi dan pendengar Ria 897. Sepanjang pagi, saya dengan isteri dalam bilik. Kami dengar bunyi suara yang sama. Bunyi itu datang dari depan pintu. Anak saya yang berusia 8 tahun sampai takut. Dia seolah-olah boleh melihat sesuatu di tingkap Shelley, tapi saya tak nampak dan saya tak pernah tanya. Cuma dia katakan pada saya, Daddy, dekat tingkap ada orang. Casey, sambutan ulang tahun perkahwinan yang amat menyedihkan dan tak dapat saya lupakan. Ulang tahun perkahwinan kami yang ke-5. Sejak hari itulah Casey, Shelley itu tidak pernah menjadi pilihan. Sekarang ini rumah tangga kami dah pun masuk yang ke-8,5 tahun. Dan Casey dan pendengar Ria 897 FM, kalau ada sambutan, tidak akan saya pilih tempat yang saya sebutkan. Terima kasih Casey, pendengar Misteri Jam 12 kerana sudi mendengar pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini kiriman pendengar kita yang bernama Encik Roy. Kata Roy, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi peristiwa ini berlaku ketika saya sedang tunggu bas pada waktu malam. Dan pengalaman yang saya alami ini berlaku di salah sebuah bus stop. Salah sebuah bus stop di kawasan Boon Lay. Ini berdekatan dengan sebuah flat yang lama. Tapi flat ni saya fahamkan dah pun dirobohkan lah. Jadi pada waktu itu tengah duduk dekat bus stop. Kalau tak silap saya, waktu tu saya tengah tunggu last ataupun second last bus. Saya ni daripada rumah teman dan saya nak balik ni dah bergegas ke bus stop lah. Sampai bus stop berdekatan dengan sebuah rumah flat lah, beberapa rumah flat yang dikatakan telah pun dirobohkan. Jadi tengah duduk, kemudian saya berdiri, duduk. Bas saya tak sampai-sampai ni. Dalam hati, takkan aku terlepas bas ni. Jadi bila sedang saya duduk, tiba-tiba dekat bumbung bas terdengar bunyi macam ada benda jatuh. Kemudian benda tu hentak-hentak kaki beberapa kali tau. Saya ni sampaikan keluar daripada bawah bus stop tu, saya mendongak ke atas untuk tengoklah apa benda yang bunyi dan jatuh di atas bumbung bus stop. Tapi tidak nampak apa-apa, tidak saya kelihatan pun lah ada benda ke buah ke tak tahulah. Saya masuk balik dekat kawasan bus stop tu, perhentian bas, dan saya nantikan giliran saya pula. Beberapa saat kemudian setelah gangguan di atas bumbung tu, saya dengar dari jauh suara seseorang memberitahu saya,
Katanya lah supaya saya terdengar suara seseorang ataupun sesuatu memberitahu saya supaya berhati-hati. Saya pun rasa pelik tahu. Saya dengar macam dia kata, hati-hati. Hati-hati. Saya toleh ke belakang, memang tak nampak apa-apa. Kawasan rumah tu memang sunyi dan gelap. Apa yang berlaku, Kisi? Bila bas sampai, saya pun naik bas. Alangkah terperanjatnya apabila bas tu berlalu pergi, saya sempat toleh ke belakang. Dekat bus stop, Kisi, saya nampak ada 3 orang wanita. 3 perempuan dengan pakaian yang sama, rambut sama hitam, panjang rambutnya, sambil tunggu bas menunduk kepala ke bawah. Alangkah terkejutnya saya dan rasa gembira dapat naik bas saya dan tinggalkan kawasan perhentian bas. Sekarang ini perhentian bas yang disebutkan dah tak ada lagi. Dengan blok-blok yang saya rasa berantu tu pun dah tak ada lagi, dah dirubuhkan untuk pembangunan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Satu lagi kisah ingin saya sempurnakan, mohon maaf ya. Kisah Syahidah tu akan saya simpan dahulu. Yang ini kiriman daripada mana ni? Ini daripada Encik Sharif. Kata Encik Sharif, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi satu peristiwa yang saya alami. Waktu tu saya sedang memandu teksi sebagai pemandu sambilan lah. Jadi saya memandu pada waktu malam. Saya cover pemandu sepenuh masa ni yang bercuti selama 5 hari. Jadi ada 2 pemandu sambilan. Satu pemandu sambilan waktu petang, pagi sampai petang. Saya pula petang sampai malam. Dan peristiwa yang tak dapat saya lupakan ni, begini kisahnya. Apabila saya mengambil teksi daripada pemandu tersebut yang telah pun menyerahkan teksi kepada saya, mengambil teksi tu waktu tu agak lewat sedikit lah, sekitar jam 8 lebih malam. Dan teksi ni diletakkan di tempat letak kereta terbuka di kawasan Yishun. Kami berdua tinggal di Yishun. Dan teman pemandu yang pertama yang memandu pada waktu pagi ini minta izin dengan saya. Sebabnya dia nak ambil isteri lah dari tempat tugas dan akan datang agak lewat sedikit. Dan saya pun kata okey lah. Dia datang dalam 8 lebih malam. Dan saya pun tunggulah. Bila saya menghampiri teksinya, dia pun keluar, sedang berjalan menuju ke arah saya dan sedang menyerahkan kunci teksi kepada saya. Dan dia ucapkan terima kasih pada saya. Kemudian bila dia jalan, dia balik ni seorang diri, tengah berjalan ni, dan saya tengok, kenapa pula isteri dia masih dalam teksi ni? Saya cakap dengan dia, Den, dia berhenti, dia pusing. Ada apa? Tu bini kau dalam teksi tak nak keluar. Bini aku dah balik lah, aku dah hantar tadi. Habis tu siapa belakang? Mana dia? Siapa apa? Tak ada apa-apa. Si Din tu jalan. Kata Encik Sharif, saya masih berdiri dan tak gerak-gerak, sedang memerhatikan dekat bahagian belakang teksi. Saya begitu yakin, Kisi, yang saya nampak ada perempuan duduk di bahagian belakang teksi. Apalah nasib aku malam ni, kata saya dalam hati. Berjalan sampai depan teksi, saya pun berdiri. Saya membaca Al-Fatihah, membaca surah Qul Huwallahu Ahad sebanyak 3 kali. Dan saya kata, Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku mencari rezeki yang halal. Amin. Buka pintu teksi, masuk, dan saya baca doa menaiki kenderaan. Alhamdulillah malam itu tidak ada apa-apa gangguan lah. Cuma penampakan tu, saya garanti dan yakin yang saya pernah nampak ada perempuan duduk di bahagian belakang. Mati-mati pada waktu itu saya ingatkan isteri kepada pemandu satu lagi inilah. Sebab katanya dia nak ambil isteri dahulu. Itulah kisah pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, berikut ini kiriman daripada Rafidah, ataupun nama ringkas yang beliau ingin saya gunakan. Kisi boleh panggil saya Ida. Kata Ida, peristiwa pengalaman ini berlaku. Waktu itu saya pulang agak lewat malam, sekitar pukul 1 pagi. Saya sebenarnya keluar bersama dengan rakan-rakan wanita yang lain. Keluar, Kisi. Kami keluar makan malam, berjumpa sekitar pukul 8 lebih. Kemudian kami duduk, kami berborak-borak, berbual-bual, dan setelah kafe tersebut nak tutup, saya dengan rakan-rakan pun pergilah ke tempat lain untuk duduk dan teruskan perbualan kami sebab dah lama tidak berjumpa. Jadi apa yang berlaku bila sampai di rumah sekitar pukul
1 lebih pagi. Sebenarnya bila kami berjumpa Casey dan juga pendengar-pendengar misteri jam 12, kata Ida, antara perkara yang kami bualkan adalah pengalaman misteri. Salah seorang teman saya bertanya, adakah saya mendengar rancangan Casey? Jadi saya pun kata, aku pun dengar. Jadi dari situlah bermulanya topik perbualan tentang penampakan, tentang rancangan misteri jam 12, kata Ida. Lama-kelamaan seorang kawan menegur, "Dahlah, jangan cakap tentang hal ni lah. Aku tak sedap hati lah." Jadi kami pun tukarlah. Tukar untuk berbual pasal benda lain, perkara yang lain. Tapi setelah rakan saya menegur, apabila kami berbual tentang misteri jam 12, saya mula rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Akan tetapi, kata Ida, saya tidak beritahu 3 orang sahabat yang juga bersama dengan saya ketika itu. Saya hanya duduk, tetapi fikiran saya dah berfikir lain. Pendengar Ria 897, banyak kali dalam perbualan, bila rakan saya tanya soalan, saya seolah-olah hayal. Sampaikan menegur saya, Ida, kau dengar tak kita tanya apa? Tapi kata Ida, saya seolah-olah mengiyakan. Tetapi saya tidak faham sebenarnya apa yang mereka ceritakan. Akhirnya saya kata, minta maaf lah. Mak aku SMS lah suruh balik. Padahal Casey, saya yang nak balik. Rakan-rakan masih berada di sana. Masih lagi lepak sedang berbual. Saya pun pergi ke taxi stand, menaiki taksi untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan, saya dah fikir yang bukan-bukan. Antaranya bila berada dalam taksi, kata Ida, pendengar misteri jam 12. Apabila saya tengok cermin di tempat duduk saya sebelah kiri, saya seolah-olah nampak macam refleksi. Dalam taksi di sebelah saya, ada perempuan sedang duduk kisi satu taksi tempat duduk belakang. Pendengar Ria 897, saya dengan segera terus pusing dan tengok. Memang terang, sudah terang, rata-rata sebelah saya memang tak ada orang. Tapi bila ternampak refleksi tersebut, makin buat saya takut. Tangan saya ni sampai berpeluh-peluh, telapak tangan saya kerana ketakutan. Akhirnya bila sampai di tepi blok rumah saya pun membayar duit taksi dan keluar. Niat di hati nak minta tolong pemandu taksi temankan saya lah. Sehingga saya naik lift, sebab dari mana taksi berhentikan memang boleh nampak lobi lift. Tapi oleh kerana saya tak naklah menyusahkan dia, seolah-olah ni saya macam nak tak nak, akhirnya saya tutup pintu dan dia berlalu pergi. Pendengar misteri jam 12, sedang saya berjalan, saya dengar orang panggil. Seolah-olah bunyi macam orang menghembuskan angin memanggil saya. Shh. Saya tuli, tapi tak nampak sesiapa di belakang saya. Saya teruskan perjalanan menuju ke lobi lift dan Alhamdulillah, kata Ida, ada lift 1, lift A, pintunya terbuka. Tapi lampunya gelap. Lift di rumah saya memang kalau waktu malam tak ramai orang yang naik turun, ada 2 lift A dengan B, sebelah-sebelah antara satu sama lain, dan lift B akan berada di tingkat atas. Lift A akan berada di tingkat 1, pintu terbuka, tapi kalau tak ada orang di dalam, lampunya akan gelap sampailah kita masuk dan jejakkan kaki, ataupun kita tekan butang di luar lift, barulah lampu akan terbuka. Jadi pendengar misteri jam 12, cuba anda bayangkan sekarang. Ida kata, Casey, dari jauh saya nampak lift pintu terbuka tapi dalamnya gelap. Semakin dekat saya menghampiri lift tersebut, alangkah terperanjatnya apabila saya terperasan dalam lift ada wanita berjubah hitam sedang berdiri tak tahu buat apa. Bila saya nampak, saya batalkan niat untuk naik lift. Casey dan pendengar misteri jam 12, saya terus menaiki tangga. Rumah saya di tingkat 4. Tidaklah begitu tinggi. Bila naik tangga perlahan-lahan, saya mula menjenguk daripada railing tangga, menjenguk atas kalau ada benda-benda yang nak mengganggu. Syukur Alhamdulillah Casey, sampai tingkat 4 rumah saya belok sebelah kanan dan saya menuju ke arah pintu rumah. Sedang saya nak buka pintu besi yang dimangga, saya keluarkan kunci, kemudian baru nak buka. Psst, psst. Bila saya tuli, Casey dekat hujung koridor, antara timbuk tangga turun dengan timbuk tangga naik.
Kisi nak tahu tak, saya nampak ada kepala orang, seorang gadis, seorang wanita, sedang menjenguk saya daripada celah tangga tersebut. Saya terpekik sekuat-kuatnya. Sampaikan bila saya masuk, ibu saya yang bangun melihat saya terjungap-jungap kerana ketakutan. Rakan-rakan MJ12. Akhirnya, ibu saya memberi saya air zam-zam yang dia simpan dalam rumah. Saya minum dan disapukan sedikit ke muka saya. Nasib baiklah benda itu tak dapat masuk ke dalam rumah, hanya ikut saya. Rupa-rupanya Kisi saat kami berbual di tempat yang disebutkan dengan rakan saya. Sebenarnya bila kami bercakap tentang benda tu, mungkin makhluk tu dah pilih siapa yang dia nak ikut balik. Antara kami berempat, mungkin saya lah yang paling lemah semangat. Jadi dia ikut saya pulang. Sebab itulah, sejak saya dengan teman-teman cakap tentang hal itu, saya seorang saja rasa tak sedap hati dan perasaan yang tak menentu. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Baik, berikut kisah seorang pemandu teksi yang ingin dikenali sebagai Abang Man Samri. Abang Man Samri berkongsi peristiwa pengalaman, katanya. Apa khabar Kisi? Juga penggemar rancangan MJ12. Terutama sekali, Abang Man ingin beritahu, sekarang ini Abang Man dah tak mendengar rancangan Kisi menggunakan radio dalam teksi. Malah kalau memandu di waktu malam, bertugas memandu teksi, Abang Man akan sumbat earpiece di telinga. Kenapa agaknya, mesti Kisi tanya. Inilah kisah yang ingin Abang Man sentuh. Kisi dan pendengar Misteri Jam 12. Abang seorang pemandu teksi, saya gunakan Abang Man nama ringkas. Abang Man seorang pemandu teksi dan bertugas permandan malam. Ini bermaksud Abang Man akan ambil teksi sekitar pukul 5.30 petang dan akan memandu sampai esok pagi 5.30 pagi. Teksi akan dipulangkan kepada driver selanjutnya. Jadi dari 5.30 Abang Man akan memandu, kadang-kala bila terlampau penat, pukul 3, pukul 4 dah balik berehat. Sebab tempat yang Abang Man serahkan teksi adalah kapak rumah Abang Man. Abang Man memang bertuah mendapat relief driver Abang Man yang katanya di sini bertugas, yang katanya di sini tinggal di tempat yang sama dengan Abang Man. Jadi rakan-rakan pendengar Misteri Jam 12, ketika Abang Man sedang mendengar rancangan Kisi, waktu itu memang teksi Abang Man kosong, tidak ada penumpang. Ingat lagi waktunya, 12.30 tengah malam. Sedang dengar Abang Man kuatkan suara Kisi. Betul, kuatkan suara, maklumlah teksi tak ada orang dan nak rasa feel mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dalam keadaan memandu di waktu malam, mata tengok kiri kanan mencari penumpang. Kita ni pemandu teksi, kalau memandu di waktu malam, mata kita ni lebih pantas. Sebab nampak orang tepi jalan, kita akan hampiri dari jauh, hidupkan high beam ataupun kita akan horn dengan harapan orang itu akan naik teksi kita. Sebab susah nak dapat penumpang di waktu malam. Melainkan kalau kita berada di bandar, katanya daerah ataupun kawasan town. Situ memanglah kadang-kadang orang malam-malam pergi kelab, baru balik. Tapi kali ini Kisi, bila berada di bukan kawasan bandar, memang kadang-kadang orang nak menyeberang jalan pun kita fikirkan nak naik teksi. Jadi ini berlaku bila Abang Man menjemput seorang budak perempuan, muda. Dari jauh nampak dia diri tepi jalan. Dari jauh Abang Man flash high beam beberapa kali, dia masih tak bergerak. Jadi kalau orang berdiri tepi jalan, kata Abang Man, orang tu tak bergerak, ini bermakna dia tak nak menyeberangi jalan. Kalau dia nak seberang jalan, mesti tak ada kenderaan, dia dah lakukan apa yang dia niatkan. Jadi pendengar Misteri Jam 12, dari jauh Abang Man terus sampai depan budak tu. Abang Man tunggulah, budak tu pun buka pintu, masuk dalam teksi. Abang Man pelankan suara, tapi masih dengar lagi perlahan-lahan. Kemudian Abang Man tanya. Abang Man pusing belakang, budak Melayu lah. Adik nak ke mana? Dia kata pada Abang Man, saya nak pergi Boon Lay bang. Okeylah. Jadi rakan MJ12, Abang Man berada dekat kawasan Chua Chu Kang. Saya tak nak sebut nama tempatnya yang lebih terperinci. Ada alamat semua.
Jadi memandu pergi ke Boon Lay menggunakan jalan Bahar, Kisi. Jalan itu tempat polis akademi yang baru. Itulah jalan shortcut dari Chua Chu Kang nak pergi Boon Lay. Tapi jalan shortcut itulah, Kisi, yang banyak tapak tanah perkuburan. Islam, bukan Islam pun ada di sana. Bila memandu ni, budak ni terus bersuara. Pada mulanya dia senyap. Sepanjang perjalanan Abang Man sedang mendengar G12, dia senyap duduk di belakang. Kemudian dia cakap apa, Kisi? Bila sampai dekat tapak tanah perkuburan Yahudi, ketika itulah dia bersuara. Abang, berani ya bang? Dengar cerita-cerita macam ni, jalan tempat macam ni. Oh, abang dia biasa dik dengar malam-malam macam ni. Ya ke? Abang berani Abang turunkan saya kat sini lah, dah sampai rumah saya. Casey, pendengar Ria 897. Bila Abang Man dengar budak tu cakap macam tu, tak berani toleh, Casey. Sebab secara natural ataupun secara alami, bulu roma kita terus meremang, bulu tengkuk meremang, menandakan ada sesuatu yang tak kena. Bila berhenti, betul-betul dekat tepi bus stop, belakangnya kubur Yahudi. Abang Man berhentikan teksi, tapi tak dengar pun orang buka pintu teksi. Lama, Kisi, lebih kurang 3 hingga 4 minit. Tak gerak-gerak. Mulut komat kamit, radio Abang Man dah matikan. Abang Man, cekalkan hati, kuatkan semangat. Bila nak toleh belakang, mulut tak putus-putus baca surah. Baca dan baca dan baca sambil perlahan-lahan toleh belakang. Tengok dekat belakang teksi tak ada orang. Abang Man masuk gear 1, pecut, Kisi, selaju-lajunya. Tinggalkan kawasan itu. Rakan-rakan MJ12. Bila sampai dekat simpang, Abang Man nyaris-nyaris berlanggar dengan motosikal. Sebab Abang Man tak perasan lampu merah. Sebab dah terlampau takut. Nasib baik budak tu dapat elak. Abang Man berhenti. Tengok budak tu, Abang minta maaf sampai dia marah. Kemudian dia kata, "Pakcik ni apa ni? Pandu tempat macam ni, nampak hantu apa?" Nak jawab pun tak boleh. Dia bukan seorang ramai, Kisi, budak-budak motor. Mungkin malam tu sedang buat adventure, saya tak pasti. Tapi, Kisi, itulah peristiwa yang menyeramkan berlaku pada saya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Yang ini daripada pendengar kita, daripada Kak Liza. Assalamualaikum, Kisi. Kakak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Liza ingin ketengahkan cerita pengalaman seram yang berlaku bila kakak tinggal di Toa Payoh selama 15 tahun sebelum sekarang ini dah berpindah. Kata Kak Liza, kakak tinggal di Toa Payoh lorong ... dan pengalaman kakak ini mula berlaku apabila jiran di tingkat atas, seorang makcik tua meninggal dunia. Makcik ni kesian, Kisi. Bila dia meninggal dunia, tak orang yang tahu sebab anak-anaknya semua tidak indahkan dia lagi. Dan dia hanya hidup mendapat belas ihsan daripada jiran-jiran dan orang-orang tertentu. Dan antaranya kakak lah yang kadang-kadang kalau dia lebih rezeki akan mengantar rezeki itu ke rumahnya. Tapi ini bukanlah nak membangga diri tentang apa yang kakak lakukan, tetapi tentang kisah makcik meninggal di blok di tingkat atas, di blok kakak tinggal di Toa Payoh lorong ... Bila makcik meninggal dunia, Kisi, yang menghairankan, tidak seorang pun tahu sampailah keluarnya bau busuk bangkai bila direport pada pihak berkuasa datang dan dapati ibunya makcik ini meninggal dunia. Tidak seorang pun anaknya dia datang menguruskan jenazah. Memang menyedihkan, ya, bila hidup ketika beliau mungkin melahirkan anak ramai, tapi bila mati keseorangan. Suaminya dah lama meninggal, Kisi. Jadi pengalaman kakak ni, setelah makcik dia meninggal dunia, beberapa minggu kemudian kakak pernah dengar anak kakak kata
Ternampak kelibat makcik yang sama suka duduk tepi tangga rumah kakak. Sebab itulah kakak berpindah ketakutan. Kakak juga pernah dengar waktu malam ada orang ketuk pintu rumah dan suaranya seolah-olah macam suara makcik yang tinggal di atas. Bila dia ketuk tu halus suara. Dan bila buka pintu di luar tak ada orang. Dan gangguan ini kerap berlaku sampaikan anak kakak takut nak tidur dalam bilik. Sebab biliknya menghadap koridor, dia akan tidur di ruang tamu untuk beberapa bulan sebelum dia kembali berani. Dan antara perkara-perkara yang menakutkan lagi adalah bila makcik tu meninggal, rumah di atas ni kosong, dah tak ada orang. Kakak yakin dan pasti. Tapi tengah-tengah malam akan dengar orang macam tumbuk lada di bahagian dapur. Betul ke si? Makcik ni memang suka sangat tumbuk lada, tetapi bila dia meninggal, rumah tu kosong, mana ada orang. Jadi dengar, kadang-kadang pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, 3 pagi dengar orang tumbuk lada di bahagian dapur rumah. Dan kakak akan kejutkan suami. Suami dengar, selepas itu menjadi satu benda yang biasa bila dengar orang tumbuk lada. Terima kasih dan selamat tengah malam. Tapi syukurlah kata beliau sekarang dah berpindah ke rumah baru. Nasiblah siapa yang dapat rumah tu. Terima kasih. Baik pendengar Ria 897, kata Kak Latifah. Pengalaman yang beliau nak ceritakan ini berlaku ketika beliau bertugas satu ketika dahululah. Sekarang tidaklah. Pernah kakak ni bertugas sebagai seorang parking attendant dan hal ini berlaku di kawasan Jurong. Dan pengalaman ini kakak berada di tempat letak kereta bertingkat. Sebenarnya kakak dan teman kakak berdua lah berada di kawasan yang sama. Jadi oleh kerana kami nak cepat habiskan tugas, kami akan berpisah. Seorang teman pergi satu tempat, kakak juga pergi ke satu lagi tempat. Katanya Kak Latifah, bila kami melakukan tugas, lazimnya kami akan dari atas turun ke bawah. Ada kalanya kami hanya naik tingkat di tingkat di tingkat setengah. Tingkat setengah tu mungkin kalau tempat letak kereta tu ada 6 tingkat macam 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B dan sebagainya. Kita akan beliau mungkin akan naik mula dari tingkat 3B lah. 3B turun ke bawah. Macam tu. Wah, ni tip bagus Lain kali nak parking letak lagi tinggi Baik, kata Kak Latifah. Dan ada satu ketika ni bila kakak sedang berjalan, kakak beberapa kali terperasan kereta yang sama tau. Kereta yang sama seperti ada orang di tempat duduk belakang. Tengah sorang-sorang ni Kisi. Tengah jalan, sambil tu kakak berjalan dari satu kereta ke kereta yang lain untuk periksa lah. Satu periksa parkingnya tu, season parkingnya tu adakah masih lagi boleh digunakan ataupun dah lepas tarikh, ataupun yang tidak menggunakan season parking menggunakan kupon, adakah dia koyak dengan betul ataupun kupon tu tak dikoyak dengan betul dan sebagainya. Jadi bila lalu dekat depan tu terperasan. Bila terperasan kakak toleh lah. Jadi kakak tengok kereta tu gelap, tidak ada sesiapa di belakang. Tapi bila pandangan kakak ni tertumpu pada kenderaan, nanti sebelah mata ni akan terasa macam ada orang di tempat duduk belakang. Sampaikan bila kakak berada betul-betul dekat kereta yang kakak nak periksa. Kereta ni, pendengar Misteri Jam 12, dekat kereta ni, di window wiper pada kenderaan ni dah ada beberapa brosur. Bila kakak tengok brosur banyak dekat kenderaan ni, kakak toleh kenderaan lain tak ada. Ini bermakna kenderaan ni dah diletakkan dekat kapak ni dah agak lama. Kakak bila cuba scan season parking, dah pun tamat tempoh, dah expire Kisi. Jadi kakak rasa pelik tau. Kakak pun nak tekanlah nombor. Nombor kenderaan, nak berikan peringatan kepada kenderaan tersebut. Tengah kakak tengok, tunduklah tengok device yang kakak pegang ni, kata Kak Latifah. Tengah tunduk ni tengok sebab kakak tak nampak sangat, jadi kena pegang dekat dan tekan. Tengah nak key in nombor, nak tekan. Pendengar Ria, kakak perasan tempat duduk belakang ada orang tengah duduk. Daripada keadaan dia duduk tercegat dekat belakang tu menunduk, tiba-tiba dia kedepankan tubuh badannya seolah-olah ni nak tunjuk wajahnya di tengah-tengah tempat duduk. Macam dia bergerak tau. Daripada kakak perasan dia bergerak, kakak terus tak nak toleh dan pandang ke atas. Kakak tengok bawah dan ke belakang pusing. Kata Kak Latifah, dah pusing belakang,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak baca bismillah beberapa kali, Kesi. Kemudian kakak perlahan-lahan pusing ke belakang, tengok kenderaan tu gelap, tidak ada sesiapa di dalamnya. Dah print benda tu, kakak koyak. Kakak langsung pergi dekat wiper, angkat, letak resit, lepaskan dan jalan terus tinggalkan kapak tersebut. Sambil berjalan, kakak telefon teman kakak, tanya dia dah habis ke belum. Dia kata dia dah habis. Kakak kata boleh jumpa tak dekat multi-story kapak blok ... ni. Teman saya pun berjalan dan kami berjumpa. Kakak kemudian minta tolong dia temankan kakak untuk habiskan beberapa lagi kenderaan. Dan Casey, bila kita pergi ke tempat lain, masih boleh terbayang Casey, dalam kenderaan, macam mana ada orang boleh duduk bila kakak tak perasan. Tapi bila cuba pandang, benda tu hilang dari pandangan. Itulah kisah yang kakak nak ceritakan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah berikut ini adalah satu pengalaman yang dialami dan ini berlaku di salah sebuah estet perumahan di Singapura. Begini kisahnya. Kata Rizal, saya ingin ketengahkan pengalaman yang berlaku agak lama dahulu. Apabila saya tinggal di salah sebuah estet perumahan, salah sebuah blok, lebih tepat lagi di kawasan Tampines. Saya mempunyai seorang jiran, kata Rizal. Seorang makcik yang pada malam hari dia suka munda-mandir di hadapan koridor rumah beliau dan rumah saya. Dalam bilik satu ni adalah bilik komputer, di mana disitulah tempat anak-anak buat kerja sekolah, kata Rizal. Dan saya juga beriadah dalam bilik itu untuk main game dan sebagainya. Makcik jiran sebelah ni, bila tiba waktu antara jam 9 malam hingga 1-2 pagi, dia akan keluar dari rumah, dia akan munda-mandir, jalan ke hulu, ke hilir, beberapa kali. Kemudian dia akan duduk dekat luar rumah, dia akan jalan lagi. Saya tak berbual dengan makcik ni sangat. Tapi isteri saya kenal dengan jiran sebelah keluarganya. Pernah isteri bertanya, "Mak, teman jiran ni suka keluar waktu malam berjalan." Katanya, itu yang sering dilakukan. Sebab kata beliau, mak kepada jiran sebelah ni, kata isteri saya, mak kepada jiran sebelah ni, waktu dahulu memang suka berjalan dan bersenam. Jadi itulah yang saya anggapkan. Setiap kali bila saya dengar bunyi telapak kaki orang jalan sirit-sirit, saya akan tahu makcik sebelah dah keluar untuk bersenam. Jadi Rizal menceritakan, pernah sekali ni, keluarga jiran sebelah saya sebenarnya tak tahu. Yang tahu isteri saya. Mereka, anak beranak tidak ada di Singapura, bercuti selama lebih kurang seminggu. Saya berada di dalam bilik, sedang bermain game seorang diri. Anak saya dah pun tidur. Isteri saya sedang nak masuk tidur. Bila sedang bermain game, saya tak dengar dekat luar bunyi orang berjalan sirit-sirit kaki. Dalam hati, alah, ni benda biasa. Ni mesti makcik sebelah ni. Saya pun buat bodoh lah. Lalu isteri saya masuk ke dalam bilik dan tanya, "Bang, tak nak tidur lagi?" Saya pun kata, "Sekejap lah, abang nak habiskan game ni," kata saya pada isteri. "Okey bang." Kemudian isteri saja berkongsi, "Abang tahu tak, Fida sebelah ni cuti seminggu tau." Saya tanya pada isteri, "Fida cuti seminggu?" Satu keluarga pergi bercuti." "Satu keluarga? Mak dia ikut tak?" tanya saya pada isteri. "Mak dia ikut lah, satu keluarga. Dia kasih kunci, suruh tengok-tengokkan rumah." Saya terperanjat. "Confirm mak dia ikut?" "Yalah bang, kalau mak dia tak ikut,
siapa nak jaga mak dia? Isteri beritahu saya. Kenapa? Tak ada apa-apa. Kemudian isteri masuk dalam bilik. Saya, Casey, sempat pergi dekat tingkap, buka tingkap sedikit untuk lihat siapa yang ada di luar. Dari tadi mundar-mandir beberapa kali. Bila saya buka tingkap, saya pandang dekat luar. Ternyata tidak ada sesiapa pun yang ada di koridor rumah saya. Saya menjadi takut. Terus terang saya cakap, saya matikan TV, tutup game saya dan terus masuk tidur. Keesokan harinya, saya beritahu isteri. Saya kata pada isteri, semalam bila awak beritahu saya tentang Fida dan keluarga bercuti, sebelum tu abang ingatkan, kata saya pada isteri. Mereka ada di rumah sebab semalam abang dengar makcik sebelah jalan depan koridor rumah kita. Isteri saya naik takut sebenarnya. Tapi alhamdulillah, gangguan tu hanya berlaku pada diri saya saja. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisi, selamat tengah malam. Saya ingin ketengahkan peristiwa ini yang dialami oleh isteri saya ketika dia hamil anak saya yang pertama di hospital. Katanya di sini bila isteri saya masuk hospital, satu malam yang pertama tu saya tak dapat temankan dia sebab saya kena tugas dan nak ambil urgent leave, dah tak boleh, dah tak cukup orang. Jadi terpaksa lah Kisi, isteri saya bermalam seorang diri pada malam yang pertama di hospital ... ini. Jadi Kisi, apa yang berlaku? Pukul 1 lebih pagi isteri saya tak boleh tidur. Ya, dia kata kepanasan. Walhal dia duduk dalam bilik yang berhawa dingin. Bilik yang berhawa dingin, dan katanya isteri saya telefon tanya saya buat apa. Saya kata sedang duduklah bertugas. Jadi isteri saya kata dia rasa panas. Bilik ni macam aircon tak kuat. Saya kata pergilah panggil jururawat untuk tanya aircon rusak atau tidak. Jadi saya ni masih lagi di telefon. Tiba-tiba isteri saya kata, bang kejap, nurse masuk. Jadi ada seorang jururawat masuk. Apa yang berlaku? Bila jururawat tu masuk, saya dengar isteri saya berbual, Miss, the aircon very very hot lah, can decrease not the temperature. Isteri saya cakap dalam bahasa Inggeris, maknanya itu bukan orang Melayu lah. Yang hairan ni, terus isteri saya cakap, bang, nurse ni orang berbual dengan dia tak layan bang. Jadi apa yang berlaku? Nurse tu masuk dalam bilik. Ya, bilik isteri saya ni adalah ward kelas A, dan dia terus masuk ke dalam tandas. Jadi saya tanya, mana dia? Dia masuk tandas. Apa dia buat? Entah. Jadi lama Kisi, saya berbual dengan isteri saya lama. Bual, saya tanya, nurse tu dah keluar belum? Belum. Awak pergi tengok apa dia buat. Isteri saya pun turun dari katil, jalan semakin dekat. Dia kata takut. Tengok je lah. Isteri saya tengok, jenguk dalam tandas. Dalam tandas tak ada orang Kisi. Terus isteri saya buka pintu bilik, tanya dengan nurse yang sedang bertugas dekat nursing counter. Ya, kata Fahmi, kenapa dalam bilik dia panas? Hairan bila masuk, dua-dua masuk dalam, rasakan bilik itu. Isteri saya kata selepas panggil nurse tu datang masuk dalam bilik, dia kata bilik itu sejuk pula. Dan kata Fahmi, isteri saya takut sangat-sangat. Dia nak tanya nurse yang tolong dia tu pun tak tahu macam mana nak cakap. Dia kata malam ni dia nak tidur luar boleh tak? Jadi dia tolak katil dia dengan nurse, tidur dekat koridor Kisi. Isteri saya memang penakut. Jadi itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan. Terima kasih Kisi. Misteri Jam 12. Kisah berikut ini yang ingin saya bacakan kepada anda, ini kiriman Encik Ramli yang berkongsi satu peristiwa. Katanya Encik Ramli, beliau, saya pernah mengantar seorang makcik ni pulang ke rumahnya. Waktu itu saya ternampak makcik ni berjalan dekat kawasan rumah saya di Tampines. Saya memandu kereta, makcik ni seorang diri dalam hujan memegang payung. Jadi saya pun berhentikan kenderaan saya di tepi makcik yang sedang berjalan di tempat pejalan kaki. Kemudian saya turunkan tingkap sedikit. Saya tanya, makcik nak balik ke, tinggal mana? Kemudian makcik tu kata, makcik tinggal blok depan sana. Jarak daripada mana kami berada ni, bloknya agak jauh Kisi. Untuk seorang warga emas berjalan kaki dalam hujan, saya rasa berbahaya sebab licin.
Jadi saya pun kata, tak apalah makcik, naiklah kereta saya boleh hantar makcik sampai dekat blok makcik. Dan dengan tidak katanya di sini, dengan tidak disedari, Casey, saya sedang bercakap dengan makcik ni, dan tahu-tahu bila saya sedarkan diri saya, waktu tu bila dia bercakap dengan makcik ni berbual lah dengan dia, kata tinggal depan sana. Jadi dengan tidak saya sedari, makcik ni dah berada dalam kereta. Tak tahu bila dia buka pintu, bila dia masuk, dia dah ada dalam kenderaan saya. Mungkin agaknya saya macam tiba-tiba macam hilang ingatan tu, Casey. Tahu-tahu saya tingkap kereta saya masih lagi saya turunkan, dan saya terperanjat apabila saya toleh dekat belakang, makcik ni dah ada dalam kenderaan. Kemudian saya pun tak apalah, mungkin dia buka pintu saya tak perasan ke, macam saya dah tak boleh cari link bagaimana makcik ni boleh masuk kereta saya. Saya ingat kali terakhir saya tanya, "Cik, nak tumpang tak saya hantar balik?" Itu je. Kemudian bila makcik ni buka pintu, tutup pintu, duduk, tak saya ingat pun, kata Encik Ramli. Jadi pendengar Ria 897 FM, Cik Ramli pun memandu terus. Dan Cik Ramli tanyalah blok berapa. Makcik tu kata, "Oh, saya tak ingat blok berapa, tapi saya tahu dekat mana awak boleh berhenti." Jadi sampai saja dekat satu sudut, makcik kata, "Nak, nanti dekat depan tu, kapak tu awak belok masuk dalamnya kanan." Okey, jadi saya pun sampai depan, belok kanan. Katanya jalan terus, belok kanan lagi, dan kanan lagi baru sampai rumahnya. Jadi saya pun sampai di kolong blok rumah makcik ni. Tapi masalahnya, kolong blok rumah makcik ni tidak ada tempat yang berbumbung, Casey. Kalau dia keluar, mesti dia basah. Jadi saya kata, "Makcik, nanti makcik jangan keluar dulu. Saya cari tempat yang berbumbung, kalau makcik keluar tak basah." Makcik pun kata, tak apa. Tak kisah, makcik dah biasalah kena hujan. Saya kata, "Tak mau makcik, tak mau, nanti saya carikan." Jadi pendengar Ria 897 FM, saya pun pusing cari mana tempat yang ada sheltered walkway. Akhirnya jumpa, Casey. Jadi saya pun turunkan makcik ni, saya tekan hazard light, saya keluar sekali, dan saya perlahan-lahan pegang tangan makcik ni, jalan dengan dia menuju ke arah kolong blok rumahnya, dan dia nak pergi lift, nak naik ke atas. Dalam perjalanan tu, apabila saya turun dan letakkan kenderaan saya di tepi jalan, makcik ni pun masih lagi berbual-bual dengan saya lah, bercakap, bertanya tu tentang ni. Dan saya akhirnya sampai di kolong blok rumah makcik. Kemudian saya pun tunggu lift untuk turun ke bawah. Makcik tu kata, "Dah lah nak, tak payahlah susah-susah hantar aku." Katanya, "Tak apalah cik, dah terlanjur ni, saya ikut cik. Tak apa, jangan naik atas lagi." Jadi saya pun okeylah. Makcik ni pun masuk lift, pintu tertutup, dia naik atas. Saya pun menuju kembali ke arah kenderaan saya untuk pulang ke rumah. Jadi pendengar Ria 897, anda bayangkan, kata Encik Ramli, apabila saya jalan menuju ke arah kenderaan saya terkejut. Di tempat duduk belakang kereta saya, ada makcik yang sama sedang duduk. Dalam hati ni tertanya-tanya tau, takkan tadi aku baru hantar naik lift, dia boleh turun bawa balik? Casey, saya lebih kurang dalam 30 minit saya tak berani nak menghampiri kenderaan saya. Malah saya duduk seketika untuk tenangkan diri, untuk legakan keadaan. Selepas tu barulah, anda bayangkan selepas tu dah setengah jam, 20 minit, setengah jam, dia dah rasa okey, Cik Ramli dah rasa okey. Cik Ramli pun patah balik kepada kenderaannya. Kemudian Cik Ramli periksa dekat belakang, memang tak nampak orang, tak ada orang. Cik Ramli pun masuk, turunkan tingkap ke 4 tingkap dan memandu pergi daripada kawasan itu. Cik Ramli sekarang tertanya-tanya ni, siapakah orang yang dia nampak dekat belakang tu? Adakah itu merupakan korin kepada makcik tu? Adakah mungkin makcik itu dah meninggal dunia? Tak tahulah. Tapi bila saya berbual dengan dia, saya bercakap dengan dia, dia memang kelihatan macam orang biasa, bukanlah macam hantu. Adakah penampakan saya tu kerana makcik ni ada memelihara sesuatu? Saya pun tak pasti, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Datang daripada Encik Saiful yang berkongsi peristiwa beliau. Yang ini ketika dia sedang memancing pada waktu malam. Dia memancing seorang diri
kejadian yang menakutkan ini berlaku apabila dia berada di kawasan di mana ni? Okey. Cerita ini dikongsi sama oleh pendengar kita ketika dia sedang berada di tepi pantai, yang mana beliau memancing di kawasan pantai Sembawang pada waktu malam seorang diri. Dia sampai di kawasan Sembawang ni seorang diri sekitar jam 10 lebih malam. Katanya Cik Saiful, pada waktu itu saya memang keluar memancing seorang diri. Memang tidak saya rancang dengan teman-teman. Selalunya saya akan ajak teman-teman saya untuk temankan saya memancing. Mereka pun kaki pancing juga dan mereka tak pernah pun katakan tidak bila saya mempelawa mereka untuk ikut saya memancing. Jadi pada malam tu saya memang tak nak menyusahkan kawan-kawan saya, dan saya pun tengah ada sedikit masalah, katanya Encik Saiful, adalah selisih faham saya dengan pasangan tunang saya. Jadi saya ingatkan mungkin nak dapatkan ketenangan dengan pergi memancing, melakukan hobi yang sering saya lakukan, katanya Encik Saiful. Bila saya berada di kawasan Sembawang, waktu tu nak dekat 10 malam lah, 9.50 lebih minit malam. Saya ingat lagi, saya letakkan kenderaan di tepi masjid dan saya berjalan menuju ke arah tepian pantai di Sembawang. Dan inilah kisah yang diceritakan oleh Encik Saiful dalam Misteri Jam 12. Anda bayangkan apa yang berlaku, yang terjadi pada Cik Saiful, kisah yang tak dapat beliau lupakan. Dan ingatlah, setiap kisah sekali lagi hanya sekadar hiburan saja, dan inilah pengalaman Cik Saiful. Saya memasang joran KC. Ombak pada malam tersebut agak kedengaran kuat, dan bila saya lihat sekitaran saya, hanya saya seorang saja yang berada di tepi pantai. Sembawang Park ini dekat dengan sebuah masjid KC. Tempat tu pada waktu malam memang sunyi dan sepi. Lazimnya akan ada pemancing-pemancing lain. Tapi saya dapati tahun demi tahun orang yang memancing di tempat ini berkurangan KC. Satu, kerana memang tidak sesuai. Tempat ini untuk keluarga. Lazimnya yang memancing ni akan bawa isteri, anak-anak. Kerana apa? Tempat ini agak banyak nyamuk. Tempat ini juga ada tempat-tempat difahamkan orang buang ancak, difahamkan orang buang abu. Dan saya juga tahu tempat ini adalah orang buang saka ataupun barang-barang yang diperolehi daripada perubatan sihir. Saya memang tidak pernah terfikir yang bukan-bukan, kata Saiful. Dah pasang joran, dah cucuk umpan, saya lontar umpan saya menggunakan joran langsung masuk ke dalam laut yang ada di hadapan saya. Saya pacakkan joran saya, kemudian saya duduk menggunakan kerusi lipat kecil yang saya bawa bersama. Dan bila saya duduk menyandar tu, saya keluarkan buku. Pada waktu itu saya gemar bermain satu permainan Sudoku. Ini buku Sudoku saya bawa bersama dengan pensil. Saya pun duduk sandah dan saya bermain dengan buku Sudoku. Adalah buku-buku nombor tapi bukan nombor ekor, jangan salah faham kata beliau. Jadi KC, sedang saya bermain-main buku Sudoku tu, tiba-tiba joran saya ni berbunyi seolah-olah terkena gigitan ikan. Saya pun duduk dan perhatikan lagi. Kalau ia bunyi sekali lagi, saya akan bangun dan menuju ke arah joran saya. Saya pun duduk dan tengok. Tapi kali kedua tidak berlaku sebarang gigitan kepada umpan saya. Ini mungkin terlanggar sesuatu, sebab itulah ia berbunyi. Saya pun kembali bermain Sudoku saya. Tiba-tiba KC, pada malam tu, yang mana saya berada di tepi pantai seorang diri, tidak ada orang lain. Masjid pun, para anggota masjid dah pun pulang ke rumah. Jadi rata-rata dekat kawasan tepi pantai yang memancing ni, mungkin ada yang belum pernah pergi. Pergilah anda cari
di peta, di Google, iaitu sebuah masjid. Saya tak ingat apakah nama masjid tu. Di masjid dekat kawasan Sembawang, tepinya pantai. Bayangkan sekeliling kawasan itu hanya saya seorang saja yang sedang memancing pada malam tersebut. Tengah pancing, dah duduk lebih kurang nak dekat 15-20 minit Casey. Setelah saya luntar joran yang pertama dan tunggu umpan dimakan ikan, saya tiba-tiba terdengar bunyi burung hantu, Casey. Bunyi burung hantu di kawasan hutan yang mana tempat ini agak seram sedikit. Saya pun buat bodoh. Katanya Saiful tak nak layan bunyi burung hantu yang seolah-olah ni nak menakut-nakutkan saya. Saya tetap duduk dan tetap bermain dengan buku sudoku saya. Apabila sesuatu berlaku, itu yang membuat saya rasa takut dan terperanjat sangat-sangat. Saya terdengar joran saya, loceng pada joran berbunyi sekali lagi. Ya, ia berbunyi seolah-olah ada sesuatu yang tarik. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini confirm ada gigitan pada sesuatu. Jadi saya pun pergi ke depan. Pergi ke depan, tarik joran saya daripada dipacak tu. Kemudian saya pusing-pusing motor kepada joran saya. Dan dapat rasakan agak berat sedikit. Dan mungkin dalam hati ini alhamdulillah dapat ikan. Sedang saya tarik nak reel tu, tarik. Tiba-tiba saya terdengar Casey. Saya tengok di belakang saya, seolah-olah ada suara orang minta tolong. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan ya, Saiful memberitahu dia dekat kawasan tepi pantai, ada hutan di belakangnya, pokok-pokok, di mana dia terdengar suara orang minta tolong pada malam yang dimaksudkan. Saya sedang nak tarik ni, tarik sambil terdengar suara tu. Saya terhenti seketika, toleh belakang, toleh kiri, toleh kanan, tak ada apa-apa. Saya cuba lagi tarik. Masih kedengaran suara orang minta tolong Casey pada malam tersebut. Dan mendengar Ria 897 FM, saya tetap tidak indahkan. Alhamdulillah akhirnya dapat seekor ikan Casey. Seekor ikan yang naik ke darat. Saya pun tanggalkan daripada mata kail, gigitan mata kail, masukkan dalam box, styrofoam box berwarna putih. Kemudian saya pasang lagi umpan, saya lontar lagi umpan tu masuk ke dalam laut, dan saya kembali ke tempat duduk saya. Dan sambil saya duduk, saya bermain lagi dengan permainan buku yang saya bawa bersama. Kali ini Casey, apa yang terjadi, saya tengah duduk, depan saya ni ada kotak, iaitu toolbox yang mana saya simpan barang-barang pancing. Tepi toolbox ada styrofoam box yang ditutup, dalam ada seekor ikan yang saya tangkap. Tak tahu macam mana angin pun tidak kuat, tapi styrofoam box saya tiba-tiba terbalik. Dah terbalik, tutupnya terbuka. Baru saya nak bangun, nak angkat box tu, nak dirikan balik dan tutup balik, tiba-tiba ia bergolik Casey. Bergolik sebanyak 2 kali. Dia tergolik dan lalu ikan yang saya tangkap terkeluar daripada styrofoam box saya. Bayangkan pendengar Ria 897. Saiful kata, saya cuba kejar, tapi styrofoam box tu macam lari dari saya. Apa yang memeranjatkan saya, apabila ikan yang saya tangkap tu terkeluar daripada kotak styrofoam box, dan tiba-tiba ikan tu melompat sampaikan dekat satu sudut yang mana saya takut nak dekat, sebab saya rasakan macam ataupun seperti ada sesuatu yang berada dekat ikan lompat. Jadi akhirnya saya pun buat bodoh. Saya cuma angkat kotak styrofoam box saya, kembali ke tempat duduk, dan saya masih perhatikan ikan tu masih berada di tempat yang sama. Saya takut nak dekat. Firasat saya memberitahu di tempat itu seolah-olah ada sesuatu yang tak kena. Malam tu saya hanya mampu bertahan selama lebih kurang sejam Casey, sebelum saya buat keputusan untuk pulang ke rumah. Jadi setelah hampir sejam, saya pun tak apalah, dapat seekor ikan terlepas, mungkin tak ada rezeki. Saya pun bungkus barang-barang saya, joran saya, kerusi yang saya bawa, saya lipat balik, barang-barang masuk dalam kotak. Kotak styrofoam saya angkat, dan sebelum saya tinggalkan kawasan tu, saya sempat toleh ke belakang. Alangkah terperanjatnya
apabila saya toleh ke belakang untuk tengok ikan yang saya tangkap tadi, ikan tadi tidak mempunyai kepala. Kepalanya tertanggal dari tubuh. Sekarang persoalannya, siapa yang tanggalkan kepala ikan tu? Kalau mungkin terkena air laut, terkena batu pun, kemanakah kepala ikan tu menghilang? Saya dapat lihat, Casey, kepalanya tanggal, hanya tinggal badan saja. Saya tahu mesti ada sesuatu yang tak kena, sebab seperti yang saya katakan, tempat yang saya memancing ni popular sangat-sangat untuk orang yang suka hanyutkan ataupun buang ancak, buang abu, tempat orang buang saka peliharaan ataupun saka yang disihir. Inilah tempat yang paling popular. Sebab itulah tidak ramai lagi yang nak datang menggunakan tempat ini sebagai tempat memancing bersama teman-teman dan keluarga. Casey, dalam perjalanan, saya nak balik ke kenderaan saya, nak simpan barang-barang, masuk kereta dan tinggalkan kawasan tu. Saya dapat dengar, Casey, orang panggil nama saya beberapa kali dengan panggilan suara yang halus. Saiful, Saiful, Saiful. Saya tidak indahkan. Sambil berjalan, mulut saya membaca surah. Dalam kereta, masuk, hidupkan enjin. Saya kebelakangkan kenderaan dan tinggalkan kawasan yang disebutkan. Malam tu, saya berjaya. Berjaya apa? Berjaya melupakan masalah saya. Sebab saya katakan tadi, saya nak pergi memancing untuk lupakan masalah yang saya hadapi. Itu sedikit salah faham bersama dengan tunang saya. Sampai sana memang masalah lupa. Sebab saya ditakutkan oleh sesuatu yang tak dapat saya lihat. Terima kasih dan selamat tengah malam.